Di saat kita begitu teruja nak menanti kedatangan Ramadan, janganlah kita lupa kita adalah hamba Allah, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma qad adhallana syahru ramadana wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad wal nashat wa a'izna minal fitan. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Rezekikanlah kami dapat berpuasa di waktu siang dan salat di waktu malam. Kurniakanlah kami ketekunan, kesungguhan dan semangat dalam menjalankan ibadat di bulan Ramadan, dan kami berlindung dari sebarang fitnah yang muncul pada bulan Ramadan. Yang dihormati para pegawai dan para sukaryawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin musliman, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Salah satu nasihat yang diberikan oleh para ulama tatkala kita nak memasuki bulan-bulan yang mulia seperti Ramadan ini adalah kita kena jaga-jaga, jangan hanya fokuskan ibadah pada bulan Ramadan sahaja. Sebab itu ada istilah di kalangan ulama disebutkan kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah kamu hamba Tuhan, jangan sampai terjebak jadi hamba kepada bulan Ramadan. Apa artinya? Di saat kita begitu teruja nak menanti kedatangan Ramadan, janganlah kita lupa kita adalah hamba Allah, bukan hamba kepada Ramadan. Dulu ada satu orang ulama sufi yang terkenal, namanya Syekh Abu Bakar Ash-Shibli rahimahullah. Terkenallah Ash-Shibli ni kisah-kisah tentang tasawufnya. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, pernah Abu Bakar Ash-Shibli ditanya oleh seseorang, wahai tuan guru, mana lagi afdal, bulan Rejab ke bulan Sya'ban? Orang tanya, antara Rejab dengan Sya'ban mana lebih afdal? Apa jawab Ash-Shibli? Kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah kamu seorang hamba rabbani dan janganlah jadi seorang sya'bani. Ada seorang ulama ditanya oleh anak muridnya tentang apa pandangan tuan terhadap orang yang bersemangat di bulan Ramadan tetapi bulan-bulan lain dia tak ada dah nak ibadah. Maka jawab ulama ini, bi'sal qaum alladhi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang dia hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Adapun pada bulan-bulan lain dia buat lantak begitu saja. Ingat, kita bukan hamba Ramadan, tetapi kita hamba Allah. Bulan Ramadan jangan hanya taat pada puasa, makan ditahan, minum ditahan, tetapi auratmu tidak ditahan. Taat pada puasa,
tidak makan, tidak minum, tapi pakaianmu masih serba minimum. Bulan Ramadan, jangan hanya taat pada zakat, sedangkan dirimu masih mendedah aurat. Taat pada puasa, lapar dan haus memang kau dapat, tapi kemuliaan sukar nak didapat, kerana belum sudi untuk menutup aurat. Bulan Ramadan, jadikan taatmu kepada Allah. Aurat dihijab sebelum dirimu terkena azab. Taat pada puasa tidak menjamin taatmu pada Allah. Taat pada Allah sudah pasti puasa dan perintahnya akan engkau taati. Bulan Ramadan, bulan mulia, muliakan dirimu bersama dengan hijab. Bulan Ramadan, kepada Allah engkau taat. Caranya, ayo kita menutup aurat. InsyaAllah kemuliaan puan-puan sedari-sedari akan dapat. Bulan Ramadan, kepada Allah engkau taat dengan menutup aurat. InsyaAllah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini antara syair-syair yang ada, yang menggambarkan tentang ramai orang fokus pada puasa, kepada ibadat di bulan Ramadan, tapi dia juga lupa untuk menjadi hamba kepada Tuhan. Sebenarnya tuan-tuan, momentum kesungguhan ibadat pada bulan Ramadan ini hendaklah diheret juga pada bulan-bulan lain, sebab kita adalah hamba kepada Allah, bukan hamba kepada mana-mana bulan. Namun sebagai manusia, kita tak dapat menafikan bahawa manusia ni dia ada ups and down dia. Ada hari dia okey, ada hari dia nano, dan itulah kehidupan. Pernah dulu seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr, cerita dia ni baru kahwin. Annahu tazawwaja imra'atan min Quraisy fa kana la ya'tiha, kana yashghalahu as-shaum was-salah, fa dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kahwin dengan seorang wanita Quraisy, tetapi dia tidak pernah bersama pun dengan isteri dia, sebab terlalu sibuk puasa, sembahyang malam dan ibadat sajalah. Jadi cerita ni sampai kepada Nabi. Nabi pun panggil dia, kata Nabi, sum min kulli syahrin salasata ayamin. Awak ni kau nak puasa pun puasalah, tapi cukuplah engkau berpuasa setiap bulan 3 hari. Cukup dah, nak puasa banyak, awak baru kahwin. Qala, dia jawab, inni utiku aksar min zalika, famazala bihi hatta qala lahu sum yauman wa aftir yauman. Tapi dia jawab kepada Nabi, ya Rasulullah, takkan 3 hari je sebulan, saya lebih pada tu boleh puasa, tak ada hal je. Lalu Nabi pun jawablah, kata Nabi, buatlah 5 hari sebulan. Sikit sangat ya Rasulullah. Dia bertolak ansur, tolak tarik dengan Nabi, sampai kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Okeylah, awak puasa sehari, buka sehari. Dia kata itu okey. Wa qala lahu iqra'il Quran fi kulli syahrin. Nabi juga pesan pada dia, awak khatam Quran cukuplah sebulan sekali. Sebulan sekali khatam Quran. Qala inni utiku aksar min zalika. Takkan sebulan sekali khatam ya Rasulullah, saya lebih pada tu boleh khatam, tak ada halnya. Maka kata Nabi, kalau begitu iqra'hu fi kulli 15. Tak apalah, kalau kita awak khatam Quran setiap 15 hari. Dia masih lagi menjawab, inni utiku aksar min zalika. Saya lebih daripada tu saya boleh buat ya Rasulullah. Kata Nabi, awak tu baru kahwin, tak ada hal. Dia kata, saya boleh ya Rasulullah. Kata Nabi, iqra'hu fi kulli 7. Kalau gitu awak khatamlah Quran tiap minggu. 7 hari khatam, 7 hari khatam. Tapi dia tak jawab, saya tak ada hal Rasulullah.
kurang pada tu saya okey. Ayalah kata Nabi, iqra'u fi kulli salasin, kamu khatamkan Quran setiap 3 hari, boleh. Kemudian Nabi pun berpesan, ingat, inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatratan, faman kanat syirtuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka. Bila Nabi dah pesan, di penghujungnya Nabi beritahu, ingat pesanan aku ini. Kita beramal ni, kata Nabi, dia ada masa semangat, tapi sampai satu peringkat awak akan jadi menurun balik. Belum naik, lepas tu dia akan turun. Siapa yang semangatnya dalam ruang lingkup ajaran aku, maka dia beruntung. Tapi siapa yang malas ketika mengamalkan ajaran aku, dia akan binasa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu salah satu perkara yang paling kita takut dalam beramal adalah futur. Apa makna futur? Mari rasa malas, mari rasa lemah ketika menjalankan ibadah. Macam tuan-tuan ni, saya ingat hati berbunga-bunga lah nak menyambut Ramadan. Hari pertama bulan Ramadan, saya ingat hari Sabtu ni, tarawih malam yang pertama, ramai orang datang, penuh, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Kadang nak keluar cari selipar, tak jumpa, tak tahu mana tak selipar. Tuan-tuan bawa masuk bohlam plastik, tak ada masalah. Masjid negeri boleh bawa masuk kasut, macam stay Mekah lah. Sebab takut tuan-tuan kan nak keluar pintu lain, selipar di sana, dia bubuh dalam beg plastik lah, macam di Mekah. Tapi bila hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kita dilanda dengan masalah futur ini. Hari pertama semangat lagi, masuk malam kedua nak tarawih, kita serabut, parking payah, orang nak pergi bazar lagi, orang nak macam-macam. Kita lalah, kita tidak beramal. Sememangnya futur adalah penyakit yang selalu menyerang kepada ahli ibadah, para pendakwah dan penuntut ilmu. Ini penyakit paling digeruni, penyakit cemuh beribadah. Seseorang itu akan jadi lemah dan juga malas, bahkan akan berhenti terus daripada melakukan kebaikan. Kita tak boleh nafi amalan kita ni ada masa dia naik, ada masa mengendur, ada masa terus berundur terus, ada masa berhenti terus. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah mengingatkan kepada kita, akan ada satu ketika kita nanti akan rasa lesu, lemah, dogok untuk mengabdikan diri kepada Allah. Likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Setiap amalan ada masa semangat, dan semangat itu pula dia turun pula jadi kendur. Kata para ulama, bukan sekadar amalan, bahkan iman kita pun ada masa mengendur. Iman naik turun, naik turun. Imam Al-Hakim dan juga At-Tabrani ada meriwayatkan bahawa Nabi pernah berpesan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khalaq fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum. Iman ini, kata Nabi, dia boleh jadi barang usang, dia boleh jadi barang bandel, dia boleh jadi barang mudah rosak, dia mudah jadi benda second hand. Sebagaimana usangnya pakaian, seluar jin hot season itu, iman pun boleh jadi season. Maka kata Nabi, fas'alullah, memintalah kepada Allah, ayyujaddidal iman fi qulubikum, supaya selalu refresh iman di dalam hati kamu. Iman pun ada masa dia menurun. Sebab itulah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia pernah pesan, innan nafsa laha iqbal wa idbar. Jiwa manusia ini berbolak balik, ada masa kita di depan,
Ada masa mood kita swing, kita di belakang. Ada masa kita okey di atas, ada masa kita down. Ini manusia. Maka kata Sayyidina Ali, fa iza aqbalta fa akhadhaha bil azimah wal ibadah. Ketika jiwamu sedang menghala ke depan, iaitu kamu sedang bertenaga nak ibadat, rebut peluang itu buat ibadat sungguh-sungguh. Mana kalau time tuan-tuan mood baik, tip-top, buatlah amalan sebanyak mungkin. Wa iza adbara faqsarha 'ala al-fara'id wal wajibat. Tetapi sekiranya mood kita dah menurun, kita berapa ada mood nak marah sama, ataupun kita dah penat, letih, lesu, maka kata Sayyidina Ali, fa aqsarha 'ala al-fara'id wal wajibat. Tumpukan buat ibadat yang wajib saja. Hak sunat-sunat ni ok dulu. Ni pesan Sayyidina Ali. Percayalah tuan-tuan, kita akan ada sampai masa puas. Jadi rasa buat benda yang sama. Ketika itu sedang menurun. Sayyidina Ali pesan tak apa. Masa dia turun, awak pastikan ibadah tetap jalan, tapi buat hak wajib dulu. Hak nak ngaji Quran apa tu, tengok mampu atau tidak. Tapi masa mood tengah sedap, buat sebanyak-banyak mungkin. Baca Quran, sembahyang tarawih, duduk saf paling depan dan seumpamanya. Sebab itulah solusi mudah untuk kita keluar daripada perangkap hanya menjadi hamba kepada Ramadan adalah dengan istiqamah sepanjang hayat kita. Tidak hanya tumpu pada Ramadan saja. Sebab itu istiqamah ni benda susah. Ketahuilah bahawa dalam Quran ada satu ayat, inilah satu-satunya ayat kata ulama yang menyebabkan rambut Nabi beruban. Nabi tidaklah tua sangat, tapi kerana penangan ayat ini rambut dia jadi beruban. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, "Manuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan ashaddu wala ashaqqu min hadhihi ayati alaih." Tidak adalah mana-mana ayat yang diturun pada Nabi yang mana ayat itu sangat berat untuk dipikul oleh baginda. Walidzalika qala li ashabihi qalu laqad asra ilaika syai'. Sehingga para sahabat Nabi perasan uban Nabi kau banyak. Lalu ada yang menegur, laqad asra ilaika syai'. Ya Rasul, bab uban kau banyak. Saiban ada uban janggut, ada uban misai, ada uban sudahlah. Apa halnya? Dijawab oleh Nabi, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Aku kena uban banyak ini gara-gara surah Hud, kata Nabi. Para ulama yang mengkaji hadis At-Tirmizi ini mengatakan yang dimasukkan ayat dalam surah Hud itu adalah ayat ke-112 surah Hud. Apakah ayatnya? Fastaqim kama umirta wa man taba mak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim, istiqamahlah kamu. Itu Allah Ta'ala pesan, Muhammad, mu kena istiqamah sebagaimana istiqamahnya orang-orang sebelum kamu. Jadi kita bukan sekadar teruja menanti Ramadan, kita juga kena istiqamah juga dengan ibadah ini. Jangan kita 30 hari ibadah, masuk 1 Syawal, daripada subuh sampai malam tak semayang sikit abu. Subuh ke mana, zuhur ke mana, dia semayang raya je hari tu, habis semua. Istiqamahlah kita. Dan istiqamah ni bukan benda senang. Istiqamah susah. Dia hak senang istirahat, itu senang, baring istirahat. Tapi istiqamah susah. Cuma tuan-tuan pegang satu sajalah. Katalah start minggu depan nak sembahyang tarawih 20 ni, kita tahu ni azam buat tarawih 20, bola buat 8 je. Dah berumur lah ke dah. Biar orang muda-muda lain, kita dah berumur ni buatlah 20 pula. Katalah tuan-tuan hari pertama buat 20, Allah nak patah pinggang ustaz, aduh dok Allah saya dok tahan ustaz, saya ada saka saya ni, memang tak boleh berdiri lama tu.
Sabar, istiqamah. Hari kedua mari lagi, usaha lagi, buat. Allahu Akbar. Dia mula-mula ya, lama-lama dia okey. Doa kepada Allah, istiqamah. Mungkin cukup 10 hari puas. Malah aku semayang masjid negeri, aircon tak ada, semayang lama pun dorak lah. Agak moreh sedap. Moreh sedap tuan-tuan. Agak moreh sedap. Tambah aku semayang. Sabar. Pegang satu prinsip, biarlah kita penat di dunia, tapi dalam kubur kita rehat. Ada orang dia kata, tak daya nak ibadat banyak ustaz, puasa lagi, siang malam lagi, saya dorak. Bila nak ada masa rehat? Bang, kita rehat dalam kubur nanti. Atas dunia kita penat, 20 rakaat banyak, tapi istiqamah, konsisten, konsekuen. Sebab itu tiap-tiap tahun kita menyaksikan bila Ramadan masjid banyak penuh, surau dekat rumah kita pun penuh. Alhamdulillah, syukur. Tapi habis saja Ramadan, masuk Syawal, surau masjid dah tak ada orang. Kalau masjid kita ni, saya ingat raya pertama, raya kedua, biasanya Bilal dengan imam je semayang. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tak ada orang. Orang lain duduk rumah makan kuih raya, tak ada orang lah. Istiqamah ni susah. Sebab itu ada setengah masjid masuk air raya terpaksa buat banner gantung depan masjid, depan pagar. Makluman mencari orang hilang waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kali terakhir kelihatan Ramadan 1443 terpaksa buat banner. Tak tahu mana hilang jemaah. Hilang gitu tak tahu di mana. Sebab itulah kita mesti istiqamah. Macam tuan-tuan yang balik Mekah, balik daripada umrah, kalau tak istiqamah datang masjid, apa faedah pergi ke Mekah? Mekah itu latihan sembahyang berjemaah di masjid. Sebab itu orang kalau masa di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, tapi balik ke Malaysia haram pergi masjid. Istiqamah celah mana? Dia mesti pergi ke masjid. Kesenambungan daripada latihan dia duduk sebelah hari di Mekah, Madinah, pergi masjid. Maka samalah kita, istiqamahlah dalam ibadah. Sebab itu Nabi pernah menyebut, antara tanda amalan kita diterima oleh Allah adalah bila awak habis satu ibadat, awak akan balik buat ibadat lain. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda kebaikan kita diterima adalah kita akan rasa teruja nak buat kebaikan lagi dan lagi dan lagi. Contoh, tuan-tuan habis 30 hari Ramadan, puasa tak ada tinggal, alhamdulillah. Tanda orang yang dia nak tahu puasa dia diterima ke tak selama 1 bulan adalah masuk Syawal, dia teruja pula nak puasa sunat. Dia terbawa amalan Ramadan. Min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Tanda amalan pertama diterima adalah amalan pertama itu memberanakkan amalan kedua. Sebab itu kalau tuan-tuan berjaya tiap-tiap tahun puasa 6, tahniah diucapkan. Itu tanda orang diterima amalan. Ni bukan kata puasa 6 ni wajib, tidak. Tapi kalau tuan-tuan, alhamdulillah ustaz, saya 2 tahun ke belakang ini boleh dah puasa 6, tahniah diucapkan. Itu tanda Ramadan tuan-tuan punya ibadah diterima Allah, insya-Allah. Sebab dia memberanakkan satu amalan yang lain. Ini dipanggil sebagai istiqamah. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan bahawa orang istiqamah ni orang lurus, orang yang tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sebab itu dalam bahasa Arab, istiqamah ni dia sama makna dengan i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Apa makna i'tidal? Kita rukuk, Allahu Akbar, kemudian Sami'allahu liman hamidah, kita berdiri i'tidal. I'tidal ini adalah berdiri tegak, lurus, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak kiri, tidak kanan, tidak bergoyang pun. Itulah maknanya istiqamah.
dia tegak betul, tak ada dah cobaan dugaan macam mana pun, dia tetap teruskan momentum ibadah. Soalnya macam mana nak teruskan? Oh, doktor Ustaz saya habis puasa duduk kampung, raya pertama member mari, orang ni ajak Allah semayang main jamak, seminggu jamak bayang nak tak semayang, takut semayang kot lah, tapi jamak tak ada nak ke masjid, tak ada nak. Saya jadi payah Ustaz, macam mana nak teruskan istiqamah ini? Tuan-tuan, istiqamah ini dia ada hubung kait dengan semangat. Kalau semangat kita kuat, insya-Allah kita boleh istiqamah. Sebab itu orang tua-tua pesan, hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat hidupkan susah. Sebab itu ayo kita kena ada semangat yang kuat dan kukuh. Kalau semangat kuat dan kukuh, sebarang ibadah takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh tidak akan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang ibadah takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Tapi kalau semangat itu sudah patah, sebarang ibadat takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk masjid dapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Bila semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup diperhamba orang. Orang yang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari daripada hidup, baiklah mati. Sebab itu muslimin muslimat, teruskan momentum ibadah. Habis Ramadan nanti 30 hari, sambung pula puasa 6. Masjid jangan tinggal. Jadilah orang yang berpendirian teguh, duduk tegak amatlah kukuh, diterpa ribut tidak akan roboh. Pendirian teguh, dada pun penuh, ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah berani, taat sumpah, peganglah janji. Bila semangat kita ini semakin menipis, ingat tuah tercampak, maruah pun terhakis. Cara untuk kita teruskan momentum semangat dalam beribadah nanti, pertama, doa banyak kepada Allah. Kita insan yang lemah, doa. Antara doa yang terkenal dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk pada kami. Kurniakanlah kami rahmat di sisimu, sesungguhnya Engkau pemberi kurnia. Surah Ali Imran ayat yang ke-8. Baca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, sampai habis. Tak tahu cakap Arab, cakap Melayu, tak apa. Ya Allah, janganlah Engkau ubah hati aku. Molek dah aku bayar masjid 20 rakaat baca Quran, tolong ya Allah bagi aku konsisten. Kena doa. Kenapa kena doa? Sebab Nabi pun doa. Nabi kata para sahabat, dia doa antara yang kerap Nabi baca, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama ini. Pernah isteri Nabi nama Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia tanya kepada Nabi, Ya Rasul, bapa kerap sangat baca doa Ya muqallibal qulub, adakah Tuhan pun hati bolak-balik juga? Ingat kau orang biasa je. Dijawab oleh Nabi, Ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah, faman sya'a aqama wa man sya'a azagha. Wahai Ummu Salamah, yang namanya manusia mesti hatinya itu sentiasa berubah-ubah. Maka kalau Allah kehendaki dia jadi tambah iman, dia akan tambahlah iman dia. Sebab itu, macam selepas ni kan ada azan isyak.
Tuan-tuan perasan tak, kita dalam azan pun kita doa bergantung pada Allah. Masa bila? Masa jawapan kita. Ketika Imam Bilal menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita berjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Bilal menyebut Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun akan sahut Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Imam Bilal menyebut Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun menyebut Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi ketika muazzin atau Bilal menyebut hayya 'alas salah, apa jawapan kita? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kuasa, kekuatan melainkan Allah yang punya. Ulama membahaskan apa makna quwwata dengan haula. Quwwata, kuwah maknanya power. Haula ni power dalam power. Sebagai contoh, kalau kita di rumah ada remote, kita pakai bateri. Bateri itu adalah power untuk menghidupkan remote TV kita, atau remote kipas, atau remote Astro. Jadi bateri itu memang power. Tetapi powernya bateri itu kerana dalam dia ada power. Apakah nama power itu? Namanya voltan. Biasanya 1.5 volt. Kalau bateri AAA alkali 24A 1200 mAh. Kalau bateri carbon zinc 24D 540 mAh. Tanpa voltan, bateri tidak ada erti. Di rumah kita berapa banyak bateri dalam bekas tak guna. Jenis buka taruh. Dah tak tahu mana bateri hok molek, mana tak molek. Kita ambil bubuh, tak hidup, bubuh bateri tak ada volt. Walaupun bateri itu power, tapi kerana tidak ada power di dalam power, bateri itu tak ada makna. Sama juga kita manusia, gagah macam mana pun, badan sado, berketul-ketul apa semua, tapi kalau tak ada kegagahan di dalam diri kita, maka kita nothing. Macam kata Liverpool, you never walk alone, YNWA. Tapi kita ubah YNWA, you nothing without Allah. Awak tak ada apa erti tanpa Allah. Sebab yang hanya menolong kita menjalankan ibadah hanya Allah. Kalau tak, takkan kita sumpah dalam Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu aku beribadah dan hanya padamu aku minta tolong. Surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Ibadah dan minta tolong dengan Allah digandingkan. Sebab itu mintalah pada Allah, ya Allah bantulah aku. Macam contoh, kita lagi berapa hari lagi nak menyambut Ramadan. Kita kena siapkan diri, doa kepada Allah. Sebab itu kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah, mu jangan sampai at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Bila hari malam nak tarawih baru terhegeh-hegeh nak ibadah. Orang lain dah berdoa sebulan, 2 bulan, 3 bulan sebelum. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan nak sembahyang tarawih. Ya Allah, aku ni dak gerak diri lama, tolonglah ya Allah. Dia dah doa lama dah. Jadi kita jangan malam Ramadan itu baru nak berdoa. Sebab itu kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, para salafus salih kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighuhum syahru Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalu minhum. Para salafus salih dulu, para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya dipanjangkan umur dapat bertemu dengan Ramadan dan supaya dapat beribadat bulan Ramadan. Habis sebulan puasa, doa lagi 6 bulan supaya Allah sudi terima segala amal ibadah. Bukannya dia doa malam puasa, bukannya dia doa 3 hari lagi nak puasa, 6 bulan. Apa yang diminta kepada Allah? Tolong beri kekuatan. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan di sini hak tak apa sihat, makan ubat kencing manis macam-macam, gawak lagi. Kita ukuran atas kertas, kita dak gerak nak puasa. Macam ada orang dia sakit tapi dia gagahkan diri juga puasa ada.
Ada setengah orang pergi klinik ambil surat doktor, doktor sahkan dia gastrik, tak payah puasa lah. Tapi sebenarnya gas tu sikit, teri tu banyak sebenarnya. Dia bukan, dia memang malas. Dia game pH, game plastik hitam, memang dia malas. Tapi ada orang hak sakit tapi nak puasa. Orang macam ni dia doa pada Allah. Sama macam orang pergi ke Mekah, tak sihat, kaki garuk, berdoa, ya Allah, aku ni ya Allah salah makan kambing, garuk pula ya Allah, esok nak umrah ya Allah, tolong. Dia doa pada Allah. Sebab itu nak ibadat ni kena doa pada Allah. Hatta tuan-tuan nak sembahyang isyak kejap lagi ni pun kena doa pada Allah. Tak tahu, kita tak tahu Allah akan beri kekuatan ataupun tidak kepada kita. Itu sebab para salafus soleh dia berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, bantulah aku nak puasa ya Allah. Macam tuan-tuan hak kuat ngisap rokok, takkan tuan-tuan tak berdoa? Kena doa pada Allah. Ya Allah, aku ni nak berhenti lagu mana rokok, 35 batang sehari ya Allah, tolonglah ya Allah, datangkanlah keajaiban. Allah tolong, mudah-mudahan berhenti terus, mudah-mudahan, amin. Tapi kalau dapat Allah bantu 13 jam 24 minit pun okey dah. Doa pada Allah, doa mesti doa. Begitu juga para ulama salafus salih, mereka tidak henti-henti membuat persiapan. Semakin dekat dengan Ramadan, semakin banyak persiapan yang mereka buat. Persiapan dari segi apa? Persiapan dari segi ibadah. Mereka banyakkan membaca Quran, mereka banyakkan berpuasa. Bagi yang berpuasa, mereka banyakkan berzikir, banyakkan pergi ke masjid, dan begitulah seterusnya. Jadi ini yang pertama. Kalau kita nak semangat dalam menempuh Ramadan dan bulan seterusnya, pertama mesti mau minta pada Allah. Yang kedua, tuan-tuan, Ramadan ini bergaullah dengan orang baik. Tuan-tuan kalau nak semayang 20, cari geng 20. Kalau tuan-tuan buat 20, dapat geng 8, tak dapat kita 2 hari 20 lepas tu 8. Member geng-geng 8 ni dia musik semua. Ada berlaku satu kes, kawan dia ni nak buat 20, geng-geng ajak ngetih. Kita patawih ngetih nak. Bila? Habis 8 kita keluar. Dah aku nak buat 20. Oh, buat 8 dah. Untuk saing-saing. Dah siang tak boleh minum air. Takut bini ke? Dia kena buat takut bini, lemah selalu. Yalah aku buat 8, tapi aku nak sahur depan, pahala, masuk surga. Tak pergi lah. Kebetulan masjid tu depan dia ada banyak restoran Thailand, ada restoran Arab, ada restoran Mamak ada. Jadi geng-geng ni bila habis buat 8 rakaat, semua keluar masjid. Kawan dia ni duduk sahur depan, tak bawa handphone. Jadi macam mana dia nak maklumkan kat kawan dia ni, okey kita orang keluar dulu, kita orang tunggu awak dekat restoran sekian-sekian. Nak mesej macam mana? Jadi akhirnya mereka dapat idea. Ada kawan dia daripada belakang jerit dari belakang, ittaqullah. Semua orang pandang. Apa pula suruh takwa pada Allah macam khutbah Jumaat. Ittaqullah. Member dia yang duduk depan faham, angkat tangan, beres. Semua kata dia cakap apa? Rupanya dia bagi signal. Kebetulan depan masjid tu ada satu restoran Mamak, nama restoran Taqwa. Jadi janji jumpa di Taqwa. Ittaqullah. Ittaqullah. Ini berkawan dengan geng nak buat 8, memang baliklah kita. Sebab itu para ulama pesan, carilah orang yang boleh menjadi semangat pada kamu nak beribadah. Kata Fudail bin Iyad dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, nazrul mu'min ilal mu'min yajlul qalba. Kita memandang muka orang baik-baik ini boleh menjadikan hati kita berkilat, kata dia. Hati kita ni berkarat. Ada hari malas je nak sembahyang, malas sungguh nak ngaji. Tapi ada kita tengok muka orang baik-baik, dia polish balik hati kita. Sebab itu orang-orang soleh dulu, kalau mereka kurang semangat dalam ibadah, mereka akan cari orang-orang soleh yang lain. Contoh, kata Abdullah bin Mubarak, kami dulu kalau malas semayang sunat maknanya, kami cari Fudail bin Iyad.
Kami tengok muka dia, terus kami semangat nak sembahyang. Jadi semangat. Kata Ja'far bin Sulaiman, kami dulu kalau hati malas nak zikir, kami cari Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seorang tabi'in. Kami tengok muka dia, terus kami jadi semangat nak ibadah. Jadi tuan-tuan, kalau nak konsisten, carilah orang baik-baik yang menjadi kawan kita. Sebab itu saya tengok ramai artis sekarang ni yang berhijrah, yang keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, jadi orang baik-baik semua, kerana mereka dikelilingi oleh orang baik. Tapi kalau dia keluar daripada grup itu, percayalah, merosakkan tu lebih ramai lagi. Sebab itu kita kena duduk dalam tribes kita, dalam puak kita, baru dia akan jaga iman kita. Yang ketiga, kalau nak konsisten Ramadan dan seterusnya, bacalah kisah-kisah salafus salih dahulu, baca kisah-kisah orang alim dulu, kita akan jadi semangat nak istiqamah. Sebab itu kata Imam Abu Hanifah, al-hikayatu 'anil ulama wa mujalisatihim ahabbu ilayya min kathirin min al-fiqhi li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Kata Imam Abu Hanifah, akulah kalau diberi pilihan nak dengar ceramah tentang kisah ulama atau duduk dalam kelas fiqh, aku pilih duduk cerita ulama. Sebab kata dia, bila aku dengar cerita ulama, aku rasa malu, macam mana dia boleh, aku malas. Tapi kalau aku duduk dalam fiqh saja, aku fikir nak berdebat, nak sah tak sah, haram tak haram, jadi lain. Bila belajar bab sejarah, aku jadi hebat geng-geng ni. Sebab itu dalam kitab Sifatus Safwah ada kisah kehebatan ilmu Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ni guru kepada Imam Bukhari. Kata Syekh Abdul Rahman bin Mahdi, salah seorang perawi hadis thiqah yang juga seorang hujah, dia hafal 300,000 hadis dengan sanad, dia orang alim juga. Kata dia, kedua mataku ini tidak pernah melihat pemberi nasihat yang paling bagus kecuali Ibnul Mubarak. Ibnu Mubarak ini dia guru pada Imam Bukhari. Kami kalau dengar tutur kata dia, tengok cara dia berjalan, kami rasa dapat nikmat, dapat jadi baik. Jadi orang tanya kepada Ibnu Mubarak, kata Nu'aim bin Hamad, orang tanya kepada Ibnu Mubarak, awak macam mana boleh jadi begini? Dia ni duduk di rumah, dia jarang keluar. Ibnu Mubarak ni dia keluar pergi masjid, mengajar, orang tu banyak duduk rumah. Awak tak boring ke duduk di rumah? Kata dia, saya tidak pernah merasa boring dan kesepian duduk di rumah, kerana tiap-tiap hari saya membaca sirah Nabi. Bila saya baca sirah Nabi, merenungkan kisah-kisah Nabi, saya rasa saya duduk bersama dengan Nabi. Maka inilah 3 perkara, tuan-tuan puan-puan, kalau dapat kita jadikan satu budaya, percayalah, kita tidak akan jadi Ramadaniyun, tapi kita akan jadi Rahbaniyun, hamba Allah, bukan hamba kepada Ramadan. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Ucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum pisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhlah kami dari kejahatan, kabulkan segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dah maklumkan kelas pengajian maghrib semua tidak ada sepanjang bulan Ramadan. Yang ada hanyalah kuliah subuh, kuliah duha dan juga kuliah zuhur saja. Jadi tuan-tuan puan-puan dijemput untuk teruskan dalam majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak masjid negeri. Kuliah maghrib je tak ada, kuliah lain semua ada. Subuh,
Zuhur dan juga kuliah duha. Itu untuk makluman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.